Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan mengulang kaji satu bahagian dari suratul Baqarah. Satu bahagian dari suratul Baqarah yang mana terkandung di dalamnya ayat perintah puasa. Kita semua saban hari diperdengarkan ayat pada bulan Ramadan ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan di akhir itu satu kualiti hidup yang kita nak raih adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Ayat tersebut terkandung di dalam suratul Baqarah ayat 183. Ayat 183. Ia terkandung dalam bahagian satu kumpulan ayat dari ayat 177 hingga ayat 188. Sebab apa? Kalau kita tengok Quran itu ada makra', ada satu bahagian kita boleh tengok simbol bunga itu. Dalam satu bahagian dari satu ayat 177 hingga ayat 188, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan soal takwa itu sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Kita harus faham bahawasanya kedudukan surah dan kedudukan ayat telah ditetapkan secara tetap, ataupun bahasa tafsirnya secara tauqifi. Bermaksud, sekalipun ayat-ayat Al-Quran tidak diturunkan secara tertib, tetapi susunan ayat Al-Quran yang sampai kepada kita ini bukan sahaja, tetapi telah ditetapkan melalui lisan Nabi SAW, dan turutan ayat bahkan surah memiliki mesej-mesej yang penting untuk kita analisa. Jadi kalau kita belik-belik kitab-kitab tafsir, kita akan dapati antara bentuk analisa ulama tafsir adalah munasabatul ayah, kesinambungan ayat. Kesinambungan ayat. Jadi untuk kita memahami requirement takwa dalam ayat 183, kita kena tengok keseluruhan satu bahagian ini sebanyak 5 kali Allah sebut berkenaan takwa, yang mana kelima-lima ini melambangkan takwa dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Jadi untuk kita raih takwa melalui ibadat puasa ini, kita kena tengok takwa-takwa yang lain itu macam mana. Baik. Ayat 177. Ayat 177, kalau rajin cari Quran lah. Ayat 177, Allah sebut berkenaan takwa, kerana akhir ayat 177 itu
berbunyi wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik. Jadi ayat 177 ni takwa je dari sudut apa? Bermula daripada ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi nak jadi orang yang bertakwa ini, Allah senaraikan kualiti-kualiti yang harus ada. Allah katakan bukanlah kebaikan itu dengan kamu menghadapkan wajah kamu ke belah timur dan barat. Tetapi kebaikan itu adalah sesiapa yang beriman dengan Allah. Ini merujuk kepada rukun iman. Beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan para nabi. Itu rukun iman. Untuk jadi orang yang bertakwa kena selesai rukun-rukun iman itu. Wa atal mala ala hubbihi, dan kita harus tahu rukun iman ini bukan semata-mata percaya. Bukan semata-mata percaya, tetapi menunjukkan sikap yang tunduk terhadap kepercayaan kita. Kalau semata-mata rukun iman itu percaya Allah itu sebagai Tuhan, kita akan berdepan dengan masalah. Masalah macam mana? Bila kita baca kisah Iblis. Bila kita baca kisah Iblis. Iblis tu percaya tak Allah tu Tuhan? Dia percaya Allah tu Tuhan. Itu bukan masalah Iblis. Tetapi masalah Iblis itu adalah tidak tunduk terhadap kepercayaan dia. Tidak tunduk. Kerana dalam Al-Quran Allah cerita bila Iblis itu mempetikai Allah, Allah pun murka dengan dia. Lepas Allah murka dengan dia, dia minta doa pada Allah supaya panjang umur. Maksudnya dia tahu Allah tu Tuhan. Tetapi masalah dia adalah tidak mahu tunduk dengan kepercayaan dia. Jadi bila disebutkan rukun iman, bukan semata-mata percaya, tetapi menterjemahkan kepercayaan tersebut dengan tunduk. Kerana makna Islam ini sendiri adalah menyerah diri, tunduk kepada ketetapan Tuhan. Baik, jadi yang pertama itu adalah beriman dengan rukun-rukun iman tadi. Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, para nabi. Percaya dengan para nabi. Kalau kita lihat ahli kitab sebelum daripada diutuskan Nabi SAW, mereka percaya. Malah sebahagian daripada mereka tahu bahawa Muhammad itu adalah Nabi yang betul. Tetapi mereka tidak mahu tunduk dengan ketetapan Allah yang melantik Nabi Muhammad. Jadi rukun iman ini dia lebih dalam lagi berbanding percaya ataupun tahu, tetapi menterjemahkan dengan ketaatan. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab. Dan kebaikan itu adalah memberikan harta yang disayangi. Jadi sebab itu kalau kita belajar fiqh dalam mazhab kita, sedekah, bila kita sedekah, syarat sedekah itu adalah kita berikan benda yang kita sayang. Kita berikan, bukan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Kita berikan benda yang kita sayang. Maksudnya kalau benda tu kita tak sayang, sedekah tu tak sah. Sedekah tu tak sah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran seumpama ini. Wa atal mala ala hubbihi. Dalam ayat-ayat yang lain pun bernada begitu. Infak, sedekah ini mestilah bagi benda yang kita sayang. Itu dalam mazhab Maliki lah.
Masalah kita tak apa. Sebab itu kadang-kadang orang kita sedekah benda-benda buang. Benda nak buang sedekah. Itu tak betul lah kan. Sebab ayat Al-Quran, walaupun kita mazhab Syafi'i tidak meletakkan syarat diterima pahala sedekah tu mesti dapat benda, bagi benda yang kita sayang, tapi ayat ini tetap valid. Bermaksud adab memberi sedekah itu adalah bagi benda yang kita sayang. Ada trik juga dalam mazhab seumpama mazhab Maliki tadi, syarat sedekah mesti bagi benda yang kita sayang. Habis kalau benda tu daripada buang, baik sedekah. Apa triknya? Jual dulu benda tu. Bila kita dapat benda tu, duit tu, semua orang sayang ke duit, walaupun RM10, maka bagi. Itu triknya. Trik. Baik, bagi benda yang disayang pada zawil qurba, orang yang memiliki talian qarabah, keluarga. Sebab itu dalam fiqh, sedekah yang afdal, yang paling baik adalah sedekah pada kaum keluarga sendiri. Sebab sedekah pada kaum keluarga sendiri ini kita dapat dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, kelebihan sedekah. Yang kedua, kelebihan mengeratkan silaturahim. Istilah silaturahim ini hanya diguna pakai kepada pertalian darah saudara. Kalau kawan-kawan ni tak sebut silaturahim tapi disebut ukhuwah. Itu istilah yang berbeza. Jadi masalah, kadang-kadang masalah kita juga, kita tengok orang yang jauh, kita tak tengok saudara mara kita yang melarat, yang susah. Jadi afdal sedekah sumbang pada kaum keluarga. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang memerlukan bantuan dalam perjalanan, ibnu sabil, wasailina wa fir riqab, dan orang yang nak bebaskan diri daripada perhambaan. Jadi hari ini konsep perhambaan itu telah pun dimansuhkan oleh Islam. Jadi kalau kita bicara berkenaan peradaban, peradaban mana yang berjaya menghapuskan perhambaan adalah Islam. Sebab itu kalau kita mengaji fiqh, antara kafarahnya membebaskan hamba. Hari ini kita tak boleh nak laksanakan jenis kafarah seumpama itu sebab hamba dah tak ada dah. Tapi itu cara macam mana Islam menghapuskan sistem perhambaan yang diguna pakai oleh dunia. Jadi nak hapuskan secara mutlak on the spot begitu tidak mampu, tapi Islam cadangkan solusi secara step by step. Wa aqamas salah wa ataz zakah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jadi kalau kita perasan, agama Islam ini agama yang mementingkan soal tanggungjawab, bukan hak. Jadi kalau kita tengok ayat ini, Allah sebutkan berkenaan material, al-mal, harta. Allah tak banyak menekankan kamu berhak dapat sekian, kamu berhak dapat sekian. Allah tak banyak tekankan begitu. Tapi Allah tekankan kamu perlu buat sekian, kamu perlu buat sekian. Jadi di sinilah pembeza antara Islam dan fahaman liberal. Kalau kita bandingkan, Islam banyak menekankan soal tanggungjawab, responsibility. Banyak tekankan apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita buat. Sementara ideologi liberal, kalau kita perhatikan hari ini, mereka banyak menekankan soal apa hak kamu. Beza tu. Islam banyak tekankan apa yang perlu kamu buat. Maksudnya apa yang perlu kamu buat untuk melunaskan hak orang lain, untuk melepasi amanah yang Tuhan bagi pada kamu. Itu falsafah Islam. Tapi falsafah liberal, kalau kita perhatikan, apa hak kamu? Apa yang saya perlu dapat? Apa yang saya berhak dapat? Menyebabkan daripada ideologi seumpama itu membentuk masyarakat yang selfish, kalau kita perasan.
Selfish. Ini hak saya. Ini hak saya. Hak saya tak boleh tengok kamu berpuasa sebab saya tak puasa. Ini jadi masalah sekarang. Selfish. Apabila selfish cara falsafah liberal itu diterapkan, menyebabkan yang majoriti terpaksa mengalah dengan minoriti. Yang berhak terpaksa mengalah dengan orang yang tidak berhak. Ini kepincangan pemikiran lah. Sebab itu dalam ayat ini, bila Allah bicarakan berkenaan kebaikan, kebaikan itu adalah orang yang dia sedar apa yang perlu dia bagi, bukan apa yang perlu dia dapat. Kerana apa? Kerana manusia ini adalah makhluk sosial, saling berhubungan antara satu sama lain, bukan semata-mata komunikasi, tapi berhubungan hak. Cukuplah dalam circle manusia ni ada satu kumpulan yang tak nak menjalankan hak, maka hak orang lain semua akan terganggu. Jadi untuk membina suasana yang ideal, Islam menekankan apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya jalankan supaya hak orang ini tertunai. Dan apabila orang semua menunaikan hak, termasuklah hak saya pun tertunai juga. Sebab apa? Orang lain pun terpaksa menunaikan hak pada saya. Jadi kolektif. Jadi itu antara memang kalau kita tengok liberal ni, dia banyak individual, dia bukan kolektif. Baik. Wa aqamas salah wa ataz zakah, menunaikan solat, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ini boleh kita fahami juga sebagai simbol. Solat itu simbol kepada hubungan dengan Allah, dan zakat itu simbol hubungan dengan manusia. Simbol. Hablu minallah dan hablu minan nas. Dua-dua ini kena beres. Tapi selalunya kita susah nak beres dua-dua ni. Ada orang yang hubungan dengan Allah cemerlang, tapi hubungan dengan manusia tak cemerlang. Dari sudut ibadatnya cemerlang, tapi cara dia berhubungan dengan manusia tu tak cemerlang. Adab dengan manusia tu tak cemerlang. Ada orang dengan manusia bukan main cemerlang, tapi dengan agama dia tak cemerlang. Jadi susah nak balance dua-dua ini, susah. Sebab itu Allah meletakkan juga kualiti hidup orang yang berada dalam lingkungan albir, kebaikan dan kebajikan itu adalah solat, zakat, manusia dan Tuhan. Hubungan kedua-duanya mesti selesai. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Termasuklah sekarang ni, tiap kali bulan puasa mesti akan timbul balik polemik solat tarawih nak berapa rakaat. Tiap-tiap tahun. Padahal tujuan solat ni nak taqarrub dengan Allah, nak dekatkan diri dengan Allah. Tapi dek sebab polemik solat ni jadi gaduh dengan orang. Tak ke bodoh tu? Itu maqasid, tujuan beragama itu tak diulang kaji. Jadi kalau kita tengok solat tarawih ni, perbincangan berkaitan dengan rakaat solat tarawih ni datang dengan pelbagai nas. Ada yang kata 20, ada yang kata 10, ada yang kata 13, ada yang kata 40, 41, 20, 26, macam-macam riwayat. Kalau kita faham metodologi untuk memahami nas dengan cara yang sederhana, kita akan faham rupa-rupanya solat tarawih ni dia fleksibel. Sebab dia datang melalui nas yang pelbagai, dan riwayat-riwayat itu bukan riwayat-riwayat yang ada satu yang kuat, ada satu yang lemah. Tak, masing-masing kuat tu. Masing-masing kuat. Dan kalau kita perhatikan sejarah pensyariatan solat tarawih, awal-awal Nabi SAW buat seorang-seorang. Bila dia buat seorang-seorang, Nabi pergi ke masjid, dia solat. Hari pertama, hari kedua, mula orang ikut. Hari ketiga makin ramai orang ikut. Hari yang seterusnya Nabi skip.
Nabi kata, aku bimbang lepas-lepas ni kamu duk nampak solat tarawih ni wajib. Itu empati dan kepekaan Nabi, tak nak nyusahkan umat. Aku takut orang duk kata solat tarawih wajib sebab aku buat tiap-tiap hari ni. Ya. Jadi clue itu sudah ada. Bermaksud solat tarawih ni jangan sampai letak wajib. Benda bergaduh ni benda wajib sebenarnya. Betul tak? Benda bergaduh ni selalunya benda wajib, benda hak. Tapi orang kita ni dia tak faham, jadi gaduhlah benda yang sunat. Zaman Sayyidina Umar baru buat solat tarawih secara berjemaah. Dilantik Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Alasan Sayyidina Umar pun jelas. Untuk mengambil kesempatan menyatukan orang Islam. Sebab pakat ramai masuk masjid solat asing-asing, dia kata alah-alah buat jemaah lah. Buat jemaah bermaksud tujuan asal solat tarawih dibuat secara berjemaah tu untuk memupuk kesatuan orang Islam. Tapi hari ni kerana miskin maqasid dalam agama menyebabkan atas alasan tarawih tu berpolemik tiap-tiap tahun. Yang kata yang buat 20 duk tuduh buat 8 ni tak cukup, pemalas. Yang buat 8 duk kata yang buat 20 ni tak fikir letih orang. Padahal buat je lah, mana yang mampu, kerana dalil pensyariatan solat tarawih ni umum. Dalilnya apa? Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Dalil tu sebenarnya, siapa yang membangunkan Ramadan dengan penuh iman dan dengan penuh sedar, dengan penuh cermat, muhasabah, Allah ampunkan. Itu dalil itu secara umum. Jadi ini kita perlu sedar supaya kita tidak terlibat dalam polemik. Kerana kalau kita lihat isu salat tarawih ni, dia main ni. Aqamas solah wa ataz zakah, menunaikan solat, mendirikan solat, menunaikan zakat, ataupun hubungan dengan Allah itu kena beres, hubungan dengan manusia itu kena beres. Takut solat tarawih ni hubungan dengan Allah beres, hubungan dengan manusia tak beres. Tak beres macam mana? Cukuplah kita buat 8, kita buat 20. Lepas 8 tu kita toleh belakang. Tengok orang keluar. Orang keluar waktu 8, kita pun pandai slack. Cukup tu. Cukuplah tu. Maksudnya hati kita tak beres dengan manusia. Padahal dia orang tu bukannya tak solat, yang pandai slack. Ini masalah hati sebenarnya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menunaikan janji apabila berjanji. Bukan sembang kari kan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan bersabar. Al-ba'sa, ad-dharra. Al-ba'sa ini kesusahan berupa konflik dan peperangan. Ini yang berlaku ke atas saudara kita di Gaza. Mereka berpuasa sebelum kita berpuasa. Ad-dharra, bersabar dengan mudarat kesihatan, masalah kesihatan. Dua-dua ini pokoknya kena bersabar. Wahinal ba's, dan segala daripada ujian tersebut. Ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah golongan yang benar terhadap apa? Benar terhadap iman. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi nak dapat la'allakum tattaqun itu, ayat seumpama ini, requirement ayat seumpama ini kena dipenuhi. Maksudnya beratlah nak dapat la'allakum tattaqun tu. Cuma bulan Ramadan ni dia catalyze, dia pemangkin.
Sementara ayat 177 ini adalah satu kualiti hidup yang perlu kita pupuk tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Baik. Takwa yang kedua merujuk kepada qisas ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu qisas, membabitkan nyawa, wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran yang sehat. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Baik. Jadi takwa yang kedua ini adalah berkaitan dengan undang-undang qisas. Yang sebelum itu Allah katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas pada kes bunuh. Walakum fil qisasi hayah. Pada undang-undang qisas itu ada jaminan kehidupan. Ada jaminan kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran yang waras, akal fikiran yang sehat. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Takwa yang kedua. Kita perlu sedar bahawasanya antara sebab Yahudi tu jadi Yahudi, Kristian tu jadi Kristian, adalah kerana mereka merubah undang-undang yang terkandung dalam Taurat dan terkandung dalam Injil. Ternyata antara undang-undang yang sama antara syariat Nabi kita Muhammad SAW dengan syariat para Nabi Bani Israel terdahulu adalah dari sudut undang-undang jenayah. Sama. Jadi dalam ayat 178 ini Allah sebutkan al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ini kesamarataan hak dari sudut jenayah. Dalam suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas. Ini Allah ceritakan dalam Taurat pun ada, dalam Injil pun ada, tapi masalahnya puak-puak Yahudi seleweng kan, tutup. Puak-puak Kristian seleweng dan tutup. Allah katakan kami telah tetapkan ke atas mereka pada kitab suci itu adalah nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, cedera dibalas dengan qisas. Jadi ayat ini cerita pasal qisas. Qisas ni apa? Balas dengan setimpal. Balas dengan setimpal. Kalau tak boleh balas, kena bayar pampasan. Kalau pampasan itu disebutkan sebagai diat, kalaulah mangsanya masih hidup, pampasan tu dapat ke dia. Tapi kalau mangsa mati, pampasan dapat ke keluarga dia. Jadi ini bentuk keadilan yang diperkenalkan oleh Islam. Seumpama kalau ada kes bunuh. Hukum bagi kes bunuh itu adalah bunuh balas. Pembunuh tu kena bunuh balik. Kena bunuh balik. Jadi macam mana kalau keluarga mangsa bunuh tu memaafkan pembunuh? Dia kena bayar diat. Pampasan itu sejumlah 100 ekor unta. Kiraannya. Seekor unta sekarang ni berapa? Siapa orang masjid ada pengalaman beli unta? Tak tahu apa sekarang Katakanlah 15,000. Katakanlah
100 berapa? Ha? 100 sejuta ya? Ha? 1.5 kan? 1.5. Jadi keadilan Islam ini kita cukup rasa takjub dengan Islam. Kita bayangkan satu senario. Orang tu kena bunuh, pembunuh kena tangkap. Dan waktu itu mahkamah memberikan ruang kepada keluarga mangsa bunuh. Sebab yang berhak keluarga mangsa bunuh. Bukan agung ke apa, bukan. Sebab agung ke menteri tak ada kaitan dengan kes ini. Keluarga mangsa bunuh. Kamu nak ampunkan ke, nak maafkan ke, nak bunuh balas? Kalau fikir nak puas hati dendam, bunuh balas. Tapi kalau fikir lebih bermanfaat daripada dua pihak, si hakim tu akan tawarkan ataupun kamu maafkan. Kalau kita tak tahu, kita kata apa nak maafkan, orang dah bunuh bapa kita. Nak maafkan buat apa? Tapi kalau maafkan, kamu dapat 1 juta, 1.5 juta. Nak maafkan ke nak bunuh balas? Kan? Nak maafkan ke nak bunuh balas? 1.5 juta tu si pembunuh apa semua dia kena usaha bagi. Kalau dia tak mampu, keluarga dia yang bakal dapat faraid dia kena tolong dapat selesaikan 1.5 juta tu. Kita nak bunuh balas ke kita nak dapat 1.5 juta? Jujur. Nak kalau yang kena bunuh tu ketua keluarga, yang mana dia ada isteri, dia ada anak yang masih sekolah, tak ke dapat pampasan 1.5 juta tu, walaupun tak sekali daf'ah, sekali gedebuk gitu, walaupun secara ansuran, sekurang-kurangnya masalah dia selesai buat sementara waktu. Nak bayar yuran anak apa semua. Ini yang dinamakan Islam sebagai penyelesaian. Kita duk nampak bunuh balas pancung. Kita tak nampak ruang kemaafan yang win-win situation tu. Jadi pembunuh pun dia boleh terus hidup. Jadi inilah faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi keadilan ni Allah letakkan hak itu pada orang yang berhak sahaja. Jadi seumpama kes bunuh itu, keluarga dia je yang ada lesen besar dekat dia tu, nak bunuh balas ke nak maafkan, tapi dapat pampasan. Orang lain tak boleh masuk campur, tak boleh nak interview, biar besar macam mana sekalipun jawatan. Sebab apa? Ini kes kami, bukan kes kamu. Tapi undang-undang hari ni kalau kes bunuh, lepas tu kena gantung, keluarga dapat apa? Dapat tengok ataupun kalau kes bunuh, lepas tu dia tak kena hukum bunuh, kena 20 tahun lagi. Kan? Jadi ini yang perlu kita faham. Sebab itu dalam memahami undang-undang Islam ini, Allah gunakan kalimah ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai pada undang-undang qisas itu ada jaminan kehidupan, wahai ulil albab. Ulil albab ni lub ni dia dalam bahasa Melayu saya rasa tak berapa nak jumpa istilah yang membayangkan maksud itu. Kerana dalam bahasa Quran bila sebut dia ada akal, ada nuha, ada lub. Kira kalau kata daya pemikiran yang paling dalam sekali itu lub. Ulil albab. Dia ada ulil uqul, orang yang berakal. Ni lebih dalam lagi. Maksudnya orang yang betul-betul menggunakan akal yang sihat, dia akan nampak benda-benda macam ni. Dia akan nampak hikmah-hikmah ajaran Islam. Dia akan nampak.
Tapi hari ni kerana proses sekularisasi penjajahan pemikiran yang berlaku ke atas orang Islam menyebabkan mental kita jadi block. Kita tak nampak benda-benda baik daripada Islam itu. Kita nampak benda-benda menyusahkan, benda-benda diskriminasi, seumpama itu. Dan Allah kaitkan kefahaman dan penerimaan seumpama itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Itu takwa yang kedua. Takwa yang ketiga, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, ini Allah ceritakan berkaitan dengan wasiat. Bila orang nak mati, orang yang nak mati itu mesti ada kesedaran untuk membuat wasiat supaya mengelakkan krisis keluarga lepas dia mati. Dan lepas dia mati, kaum keluarga mesti menunaikan wasiatnya dengan cara yang baik. Itu adalah takwa. Ini sifat amanah. Sifat amanah. Maksudnya bukannya nak mati tu lantak fikir anak beranak lepas ni macam mana. Fikir anak beranak lepas ni macam mana. Dan menunaikan hak ataupun hasrat orang yang mati tu, walaupun orang mati tu dah tak boleh nak claim macam-macam dah. Ini haqqan 'alal muttaqin, hak bagi orang-orang yang bertakwa. Ini takwa yang ketiga. Takwa yang keempat baru kita jumpa ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti yang telah diwajibkan ke atas generasi sebelum kamu. Generasi sebelum kamu ni siapa? Siapa? Orang Islam lah. Orang Islam zaman dulu. Cuma perbezaan yang kita dapat selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita dapat nikmat Ramadan. Umat terdahulu diwajibkan berpuasa. Tapi puasa mereka, kalau kita rujuk dalam tafsir antaranya Ibnu Katsir, menyatakan puasa orang dulu tiap bulan. Awal bulan sehari, tengah bulan sehari, akhir bulan sehari. Setiap bulan tu lebih kurang 3 hari. 3 hari. Kalau puasa Nabi Daud, selang-seli. Hari ni puasa, esok tak puasa. Selang-seli gitu. Itu paling berat kot. Paling berat. Jadi kita boleh bayar Nabi Daud tu mesti fit orangnya kan. Rasanya semua Nabi fit. Rasanya tak ada Nabi yang boroi kot kan, tak ada. Rasa semua fit kan. Kalau tengok dalam hadis Nabi tu menggambarkan dada dengan perut Nabi ni flat. Jadi kita perlu educate orang kita bukan semata-mata makanan sunnah, tetapi disiplin pemakanan sunnah. Bukan semata-mata concentrate kurma kan, air apa, madu apa, tapi cara diet perlu disunnahkan. Makan apa, berhenti sebelum kenyang lah, macam-macam. Sediakan perut ni 3 partition. Satu makan, satu bahagian makanan, satu bahagian air, satu bahagian pernafasan. Maksudnya apa? Bila dah mengah tu confirm itu tak sunnah tu. Walaupun makan kambing. Orang itu saya Nabi makan kambing, dia beria kat kambing tu. Baik. Satu juga terfikir je. Zaman dulu kan, kalau tak bakar, rebus. Kan? Kalau tak bakar, rebus. Kita hari ni lain kan, walaupun bahan tu bahan sunnah dah, tapi kita tambah-tambah benda yang dia jadi mudarat kan. Kalau kita bayangkan dulu, kalau tak bakar, rebus, sehat lah kan. Sehat lah. Maksudnya minyak tu daripada daging tu sendiri. Kita lain. Nak kita orang Melayu ni makin banyak minyak tu makin sedap. Betul tak? Makanan Melayu kalau tak banyak minyak dia tak sedap. Minyak tu sedap. Baik.
Jadi bila disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, jangan pula kita salah faham orang terdahulu Yahudi Kristian. Tak. Orang Islam. Kita jangan anggap orang Islam ni zaman Nabi Muhammad je. Orang Islam ni sejak zaman Nabi Adam lagi. Orang Islam, Nabi Adam tu orang Islam. Semua Nabi dan Rasul orang Islam. Tapi macam mana timbul seakan-akan naratif sebelum Nabi Muhammad tu orang Yahudi, orang Kristian? Memanglah sebab apabila orang Islam ni dia terseleweng dalam tempoh masa yang lama, akhir sekali memunculkan agama baru, agama Yahudi. Lepas tu orang Islam zaman lepas Nabi Isa, orang Yahudi ni dengki dengan orang Islam, dia tipu orang Islam, muncul pula agama Kristian. Jadi sebenarnya agama barunya agama Yahudi, agama Kristian. Agama Islam ni agama default bagi umat manusia. Kalau kita faham dengan realiti sejarah seumpama itu, barulah kita dapat hubungkan kenapa orang Yahudi ada puasa, kenapa orang Kristian ada puasa juga, walaupun tak sama. Sebab apa? Bawaan daripada saki baki Islam tu ada lagi. Jadi sekaligus daripada ayat puasa ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya mengulang kaji sejarah umat yang terdahulu. Nak ulang kaji sejarah umat terdahulu macam mana? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Kita disuruh untuk baca Al-Quran dan faham Al-Quran. 1/6 daripada Al-Quran ini ceritanya berkaitan dengan sejarah umat terdahulu. Kita disuruh baca pasal umat terdahulu, Bani Israel lah, macam-macam, sebagai satu pengajaran, kesedaran, supaya Bani Israel buat macam ni, kita jangan buat macam ni. Bani Israel buat kesilapan begitu, kita jangan buat begitu. Sebab apa? Hakikat Bani Israel ni asal orang Islam. Asalnya orang Islam, supaya kita berawas dengan sejarah-sejarah mereka. Barulah daripada ibadat dan kesedaran seumpama itu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Baik. Betapa pentingnya takwa dalam hidup kita ni, sampai Allah programkan tiap-tiap minggu kena dengar pasal takwa. Betul tak? Khutbah Jumaat jadi rukun tu, ittaqullah tu. Kena diperdengarkan. Bertakwalah kepada Allah, takut dengan Allah, memberikan komitmen kepada agama, melunasi hak-hak agama, itu maksud takwa. Takwa yang kelima, ayat 187. Wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan kepada manusia berkenaan tanda-tanda kebesarannya, mudah-mudahan mereka bertakwa. Ini ayat 187 cerita pasal apa? Cerita pasal hukum hakam. Dalam erti kata yang lain, nak jadi orang yang bertakwa mesti patuh pada hukum hakam. Separuh muka surat ini Allah cerita pasal hukum hakam puasa. Uhillalakum lailatas yamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Cerita pasal puasa. Waktu malam puasa boleh buat apa? Waktu siang tak boleh buat apa? Kena puasa boleh makan minum sampai bila? Ini hukum hakam yang kalau kita bahaskan jadi panjang pula. Tapi rumusannya ayat 187 ni cerita pasal mentaati hukum hakam puasa, fiqh puasa. Fiqh dalam kehidupan. Jadi ini kelima-lima takwa. Kelima-lima takwa yang perlu kita faham betul-betul. Bukan semata-mata puasa ini la'allakum tattaqun, tapi ada requirement yang lain, supaya kita betul-betul memenuhi ciri orang yang bertakwa. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.